Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab ibadah iaitu yang bertajuk taharah, iaitu bersuci. Baiklah, sebelum cikgu masuk pada tajuk taharah, cikgu akan bacakan objektif pelajaran, apa yang adik-adik akan dapat di akhir pelajaran. Okey, yang pertama, adik-adik akan dapat menyatakan pengertian taharah. Yang kedua, adik-adik dapat menyatakan hukum taharah. Dan yang terakhir, adik-adik dapat menyenaraikan kelebihan ataupun kebaikan taharah. Okey, adik-adik fokus dan dengar apa yang cikgu nak ajarkan. Okey, yang pertama, pengertian taharah. Taharah adalah bersuci atau membersihkan diri daripada hadas dan najis bagi membolehkan seseorang itu mengerjakan sesuatu ibadah. Okey, ibadah apa? Seperti solat dan tawaf. Okey, itu adalah maksud taharah. Jadi taharah ni adalah bersuci untuk kita melakukan ibadah. Selain itu adalah untuk membersihkan diri kita, pakaian kita dan juga tempat. Okey, boleh faham? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Taharah bermaksud bersuci atau membersihkan diri daripada hadas besar ataupun bagi membolehkan seseorang itu mengerjakan sesuatu ibadah seperti solat dan tawaf. Okey, maksudnya taharah bersuci iaitu membersihkan diri, membersihkan pakaian kita, membersihkan sesuatu tempat adalah untuk kebersihan. Bersuci adalah untuk membersihkan. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok contoh bersuci iaitu berwuduk, tayamum dan juga istinja. Okey, berwuduk, tayamum dan istinja adalah dipanggil taharah, bersuci. Okey, selain itu mandi, basuh tangan, cuci tangan, ia juga dipanggil bersuci. Okey, tengok yang pertama, wajib berwuduk sebelum solat. Okey, diwajibkan berwuduk sebelum solat, diwajibkan bersuci sebelum solat. Okey, yang kedua, wajib berwuduk jika hendak memegang Al-Quran. Maksudnya, wajiblah kita bersuci, bersih daripada kotoran, najis sebelum memegang Al-Quran, iaitu dengan mengambil wuduk. Okey, yang ketiga, wajib membasuh jika terkena najis. Maksudnya, wajib kita membersihkan diri kita, bersuci ke atas diri kita sebelum jika terkena najis ataupun ke atas pakaian kita ataupun tempat untuk kita beribadat. Jika terkena najis, diwajibkan untuk membasuhnya. Okey, yang keempat, wajib beristinja atau bersuci jika membuang air besar atau kecil. Okey, bersuci selepas saja membuang air besar dan kecil. Itu adalah perkara wajib. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, taharah adalah hukumnya wajib. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang yang mensucikan dirinya. Okey, maknanya Allah sangat menyukai orang yang bersih, orang yang bersuci dan membersihkan dirinya daripada segala kekotoran. Sebab itulah Allah mewajibkan ke atas kita, lelaki ataupun perempuan, berada dalam keadaan yang bersih. Jadi hukum taharah adalah wajib. Okey, apakah kelebihan atau kebaikan taharah?
Okey, kita tengok daripada aspek kebersihan. Okey, kebersihan yang pertama, badan akan cergas dan segar. Okey, kita sebagai orang Islam hendaklah sentiasa suci dan bersih. Barulah badan cergas dan segar bila kita dalam keadaan yang bersih. Badan juga sihat dan bertenaga. Bila kita dalam keadaan bersih, badan kita sentiasa sihat sebab bersih. Bersih kan boleh menyihatkan. Betul tak? Okey, lebih bertenaga, akal menjadi cerdas. Okey, seterusnya kebaikan dalam beribadah. Okey, ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang yang suci dan bersih kerana dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Jika kita dalam keadaan kotor, tidak bersih, ibadah kita sah tak? Kita nak lakukan ibadah pun was-was, betul tak? Okey, yang kedua, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita hendaklah suka kepada sesuatu benda yang suci. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan suka dengan orang yang melakukan atau mengamalkan kebersihan, dan dia akan memberi pahala kepada orang yang mengamalkan kebersihan ataupun bersuci. Okey. Seterusnya, kebaikan yang kita perolehi di dalam pergaulan. Okey. Yang pertama, mudah bergaul dengan orang lain. Okey, kita hendaklah suka kepada sesuatu benda yang suci dan kita mestilah membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat yang digunakan daripada benda-benda kotor dan najis. Jadi, oleh itu, dalam pergaulan akan lebih selesa. Mudah bergaul dengan orang lain. Kerana apa? Kerana kita jaga diri, pakaian, tempat tinggal, alat-alat yang kita gunakan, kita sentiasa bersihkan. Jika terkena najis, apa sahaja perbuatan atau apa sahaja yang kita nak buat, risau tidak bersih. Okey, seterusnya dijadikan contoh yang baik. Okey, orang yang bersih, orang yang kemas menjadi contoh orang lain. Orang tengok dia ni bersih, dia ni kemas, orang mestilah tertarik. Okey, yang ketiga, disegani dan dihormati. Bila kita kemas, kelihatan bersih, orang akan hormat, betul tak? Jika kita dalam keadaan kotor, menjijikkan, orang nak pandang tak? Rasa-rasa orang hormat tak? Okey, seterusnya yang keempat, melahirkan masyarakat yang sihat dan disiplin. Maksudnya mengamalkan kebersihan, bersuci, ia akan melahirkan masyarakat yang bersih, sihat dan berdisiplin. Disiplin dari segi apa? Dari segi menjaga kebersihan. Okey, seterusnya, itu adalah kelebihan dan kebaikan bersuci. Okey, itu sahaja untuk tajuk taharah hari ini. Jadi taharah ini membuktikan bahawa Islam amat mementingkan kebersihan. Jadi oleh itu kita hendaklah sentiasa membersihkan diri, pakaian, tempat tinggal daripada segala kekotoran. Dan pakailah pakaian yang bersih. Kerana apa? Kerana kebersihan itu adalah separuh daripada iman.